Tak duduk. Ni kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat berkuliah lagi setelah kita bercuti lebih kurang 7 bulan. 7 kali tak datang. Dan insya-Allah kita doakan mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat diteruskan daripada masa ke semasa pada masa-masa yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang telah pun kita nyatakan pada kuliah-kuliah kita yang lalu tentang perkara-perkara yang wajib kita percaya, dan sebelum daripada kita meneruskan kuliah ini dengan membaca beberapa buah kitab, maka kita nak lebih dahulu membaca selawat daripada kitab yang telah pun kita jadikan sebagai buku teks kepada pengajian kita ini, yaitu kitab Al-Barakat Al-Makkiyah As-Salawatin Nabawiyah, yang kita baca pada tiap-tiap kali saya datang, dan pada hari ini kita akan menyambungnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada seorang cikgu Ahmad namanya, sudah pencen, dia pun uzur. Dia mengikuti satu pengajian tempat saya duk mengajak dialog start. Ini dalam masa ni lah, masa Covid ni. Dan saya baca pada pengajian itu, kuliah duha juga pada tiap hari Selasa, minggu yang kedua dan yang keempat. Suatu hari baru-baru ni saya pergi, sebelum saya mula mengajak, dia minta izin nak cakap sedikit dalam majlis pengajian tu. Dia jenis cikgu ni, orang biasa bercakap. Minta izin, saya pun bagilah mikrofon, dia cakap.
Dia kata, saya minta maaf lah kepada Datuk, cakap ni bukan ada apa, cuma nak bagi tahu kepada anak jamaah ni, teman-teman, kawan-kawan ni, bahawa selawat yang kita duk baca ni, kitab selawat kita duk baca ni sangat besar fadilatnya. Dia kata, saya nak cerita kat tuan-tuan, kata dia, anak saya kerja dia ni fotografi ni, dia kerja tangkap gambar ni. Baru ni dia pergi luar negeri, di mana Jerman ke mana tak tahu. Balik-balik tu kena tahan di Sungai Buloh kerana Covid. Daripada Jerman tu duduk sana. Teruk lah. Dia cerita, saya pun tak tahu. Lepas tu dia kata tak tahu lah nak buat bagaimana. Saya bagi kitab ni lah, suruh dia baca kitab selawat ni. Saya kata, hang baca, minta supaya Allah sembuhkan. Sebab di antara fadilat kitab ni, boleh menyembuhkan penyakit yang tidak ada ubat. Dia pun bagilah kat apa dia anak dia baca. Tak ni lah. Baca-baca dia kata, alhamdulillah, dia kata anak saya sihat walafiat, dan sekarang dah keluar dah daripada hospital Sungai Buloh tu. Dia kata pagi tadi tak saat ni nak main, dia main hantar saya dengan kereta. Itulah dia kata nak abang kat tuan-tuan, bacalah kitab selawat ni. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita sihat daripada penyakit-penyakit. Habis daripada dia bercakap, seorang cikgu perempuan, semua pencen ni, minta nak cakap pula. Saya pun bagi. Dia kata, anak saudara kawan saya, dia kena penyakit karang batu. Nak kena buat pembedahan di Hospital Sultanah Bahiyah. Nak buang 2 ketui batu yang ada dalam itulah, dalam saluran cing dia. Lepas tu tak tahu nak buat bagaimana, dia duk takut lah nak bedah ni. Kaknya nak dia bagi selawat ni, duk beramal, duk baca ni, baca. Hari nak pergi buat bedah tu, dia kata dia pergi bilik ayak kecil-kecil, keluar 2 ketui batu. Tak pergi dah kata gol. Itulah nak abang, dia kata. Salawat kat Nabi ni melalui kitab ni cukup bagus. Jadi itulah saya pengalaman lah. Mereka lah cerita, saya tak tahulah. Kalau mereka tak cerita, mereka cerita. Jadi sebab itulah kita di Langkawi ni kita baca tempat ni lah tuan-tuan. Masjid lain kita tak baca. Banyak dah kita baca itu. Hari ni kita akan baca yang ke 631. Betul? 631. Banyak dah kita baca 600. Sekali baca 30 kot no. Kita baca 30. Jadi buat amalan lah hari Jumaat pula ni, kita elok kita baca selawat. Jadi adik kakak sekalian, tuan-tuan sekalian, baliklah baca selawat. Cuma sebagaimana biasa, sebelum kita baca selawat ni, kena baca dulu Asma'ullah Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuatkan juga di dalam kitab ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جل جلاله الملك القدوس السلام جل جلاله المؤمن المهيمن العزيز الجبار جل جلاله المتكبر الخالق البارئ المصور جل جلاله الغفار القهار الوهاب جل جلاله الرزاق الفتاح العليم جل جلاله القابض الباسط الخافض جل جلاله الرافع المعز المذل جل جلاله السميع البصير الحكم العدل جل جلاله اللطيف الخبير الحليم جل جلاله العظيم الغفور الشكور جل جلاله العلي الكبير الحفيظ جل جلاله المقيت الحسيب الجليل جل جلاله الكريم الرقيب المجيب جل جلاله الواسع الحكيم الودود جل جلاله المجيد الباعث الشهيد جل جلاله الحق الوكيل القوي جل جلاله المتين الولي الحميد جل جلاله المحصي المبدئ المعيد جل جلاله المحيي المميت الحي القيوم جل جلاله الواجد الماجد الواحد جل جلاله الأحد الصمد القادر جل جلاله المقتدر المقدم المؤخر المقتدر المقدم المؤخر جل جلاله الأول الآخر الظاهر الباطن جل جلاله
الوالي المتعالي البر التواب جل جلاله المنتقم العفو الرؤوف جل جلاله مالك الملك ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط الجامع الغني جل جلاله المغني المانع الضار جل جلاله النافع النور الهادي البديع الباقي جل جلاله الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Alhamdulillah, itu asma Allah husna. Kita pergi pada salawat pula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mu'alla sayyidina al-mu'alla sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim على سيدنا المفضال سيدنا المفضال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المفضل سيدنا المفضل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المفتاح سيدنا المفتاح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المقتصد سيدنا المقتصد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مفتاح الجنة مفتاح الجنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المقتفي سيدنا المقتفي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم
على سيدنا المقدس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مفتاح الرحمة سيدنا مفتاح الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المقرئ سيدنا المقرئ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مقيم السنة بعد الفترة مقيم السنة بعد الفترة مقيم السنة بعد الفترة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المقسط سيدنا المقسط صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المقسم سيدنا المقسم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مقيل العثرات سيدنا مقيل العثرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المكرم سيدنا المكرم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المكتفي بالله سيدنا المكتفي بالله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المكين سيدنا المكين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المكي سيدنا المكي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المكفي سيدنا المكفي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم
على سيدنا الملاحمي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ملقى القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الممنوح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المنادي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المنتصر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المنذر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المنحمنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المنصف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المنصور صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المنيب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita baca 30. Lambat kan? Masa lama lah pasal kita buat kebajikan ni. Kalau sembang saja tak lama. 30 kita baca, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah-kuliah akan datang. 30 lagi untuk kita habiskan 805 ni. Balik pi bacalah yang kita baca tadi ni, ulang bagi dia betul sebut munhaminna munhama. Tu kena ulang lah baru nak betul sebut. Baiklah tuan-tuan, kita dah baca selawat,
Semua Allah husna kepada Nabi. Pada hari Jumaat ni dituntut sangat kita buat benda-benda yang kebajikan lagu ni, khususnya kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari Jumaat disebut Sayyidul Ayyam, penghulu kepada semua hari. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala buat Sayyidina Adam pada hari Jumaat. Masuk Sayyidina Adam ke dalam syurga pada hari Jumaat, dan insya-Allah akan berlaku kiamat juga pada hari Jumaat. Oleh sebab itu Nabi kata, pada hari Jumaat ni kamu kena banyak berselawat pada aku. Fastaksiru fihi, hendaklah kamu banyakkan pada hari Jumaat ini, khususnya salawat kepada aku. Jadi sebab itulah kita baca selawat ini pada hari Jumaat, dan mudah-mudahan satu daripada ibadat yang kita buat pada hari ini iaitulah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadat-ibadat lain banyak lagi. Baca surah Kahfi hari Jumaat, baca surah Dukhan hari Jumaat. Jadi ibadat-ibadat ni tak boleh kita pandang lekeh, kerana dia akan berlaku masa dan saat yang sangat-sangat dituntut. Seminggu ada hari Jumaat. Kalau Jumaat ni tak buat, lepaslah Jumaat ni, Jumaat depan pula lah. Tu pun kalau kita ada. Jadi buatlah maklum mak ngah sekalian, adik kakak sekalian, ibadat-ibadat yang dituntut kita lakukan pada hari Jumaat ni, selain daripada kita mengikuti kuliah-kuliah untuk memperbanyakkan sedikit ilmu-ilmu kita mengenai agama. Ada satu hadis riwayat Al-Hakim, Nabi menceritakan tentang kelebihan hari-hari dalam seminggu. Nabi sebut, tu'radul a'malu yawmal isnaini wal khamisi 'ala Allah Ta'ala. Amalan-amalan yang kita buat sama ada amalan-amalan yang baik maupun yang jahat akan dibentang oleh malaikat-malaikat yang menulis amalan-amalan kita ini. Raqib Atid akan membentangkan amalan-amalan kita baik atau buruk kepada Allah. Allah tak bentang benda tahu dah kita buat apa. Buat baik ke, buat jahat ke, Allah tak tahu.
tahu buat seorang ke, buat ramai ke, buat tengah cerah ke, buat tengah gelap, Allah tahu semua. Tapi sebagai tugas para malaikat ditugaskan supaya dia bentang kepada Allah amalan-amalan kita. Bila tuan-tuan? Yaumal Isnaini wal Khamis, hari Isnin dengan hari Khamis. Hari Isnin dia pergi bentang sekali, ni dia Allah hamba-Mu yang duk di koh ni, buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Hak baik pun dia buat hari Khamis, hak jahat pun dia buat hari Isnin sekali, hari Khamis sekali, seminggu 2 kali dia bentang. Batu dalam syariat kita hari 2 ni disunatkan puasa. Hari Khamis sunat puasa tak? Puasa sunat. Hari Isnin sunat puasa ke? Sunat puasa. Pasal mudah-mudahan perbentangan amalan kita pada hari Isnin dan Khamis itu dibentang ketika sedang kita melakukan ibadat kepada Allah. Ini Nabi cerita. Wa tu'radu 'alal anbiya'i, dan dibentang sekali lagi amalan-amalan kita ini kepada nabi-nabi Allah. Umat Nabi Muhammad dibentangkan kepada Nabi Muhammad, nindia umatmu buat kerja ni Muhammad, oi nindia, 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 nindia. Umat Nabi Musa kepada Nabi Musa, dibentangkan kepada Nabi amalan-amalan umat dia, dan dibentang wa 'alal aba, dibentangkan pula amalan-amalan kita kepada ayah-ayah kita hak mati dah. Orang tua tu mati dah, tapi amalan anak cucu dia, kita ni anak-anak dia, dibentang kat dia Allah, supaya dia nak tengok anak ada tinggal ni duk buat kerja apa lepas aku tinggal. Wal ummahat, kata Nabi begitu juga kepada ibu-ibu, dibentang amalan-amalan kita kat mak-mak kita yang mati dah. Hari apa tuan-tuan? Yaumal Jumu'ah, pada hari Jumaat ni lah. Amalan kita dibentang kepada Nabi kita pada hari Jumaat. Amalan kita dibentang kepada mak ayah kita yang sudah mati pada hari Jumaat. Mak ayah kita boleh tengoklah kita duk buat apa, harta yang dia tinggal kita duk buat apa, duit ringgit yang dia tinggal kita duk buat apa. Dia boleh tengok. Dibentangkan kepada mereka yang sudah mati amalan anak cucu mereka pada hari Jumaat. Begitu juga dibentangkan kepada nabi-nabi amalan umat dia pada hari Jumaat. Seminggu sekali, tapi bentang pada Allah seminggu 2 kali. Hari Isnin sekali, hari Khamis sekali. Ni kata Nabi. Fayafrahuna bihasanatihim wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqa. Nabi kata, Nabi sabda,
apabila rasul-rasul melihat amalan umat dia, ibu bapa melihat amalan anak cucu dia, amalan-amalan yang baik. Tengok-tengok hari Jumaat mentang-mentang anak dia main duk mengaji, dengar hadis Nabi, baca selawat kat Nabi, baca surah ayat Kahfi, baca itu baca ini, bentang amalan-amalan baik kepada Nabi, kepada mak ayah. Kata Nabi, fayafrahuna bihasanatihim, maka mereka seronok sangat ada dalam kubur tu dengan amalan-amalan baik yang dilakukan oleh umat, oleh anak cucu di atas muka dunia ni. Mak kita seronok, ayah kita seronok kalau didapati bahawa amalan kita duk buat benda baik. Allah. Sebaliknya Nabi tak abang lah. Kalau buat amalan tak baik, dia tentu tak seronok. Amalan baik dia seronok. Bahasa bahagia dapat anak lagu ni. Allah. Wa tazdadu wujuhum bayadan wa isyraqa. Nabi kata, bertambahlah muka mereka dalam alam kubur itu bersinar-sinar, berseri-seri. Sebab apa? Sebab mereka tengok pembentangan amalan-amalan anak cucu, amalan yang baik. Allah. Baik itu Nabi pesan, fattaqullah. Wahai manusia, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Buat benda-benda yang Allah suruh. Jangan tinggal, jangan buat benda-benda yang Allah larang. Orang yang buat benda yang Allah suruh, tinggal benda yang Allah larang, itu orang bertakwa. Tapi kalau dia buat benda yang Allah larang, dia tinggal benda yang Allah suruh, ini orang-orang yang Allah murka, Allah marah. Yang disebut dalam ayat surah Al-Fatihah, maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah marah. Awak tak marah, hak aku suruh tak buat, hak aku larang, hak tu lah bakat duk buat. Suruh sedekah tak mau, ada duit sikit, habis duk buat apa? Pitika mekok, main judi, ada duit. Hak aku suruh bersedekah tak buat, pi duk buat benda yang aku larang. Orang ni maghdub. Dia tahu Allah suruh ni, dia beriman, dia Islam, tapi hak Allah suruh dia tak buat, Allah larang, hak tu dia duk buat. Itu satu golongan manusia. Satu lagi, dhalin, orang sesat. Dia diikut jalan sesat. Beriman tak mau, Islam tak mau. Ajak beriman dia tak mau. Ini sesat. Hak tadi ni dia beriman, tapi dia tak buat benda yang Allah suruh, dia tak tinggal benda yang Allah larang. Sebaliknya dia buat hak Allah larang, dia tinggal benda Allah suruh. Ini orang yang Allah murka. Sebab tu dua jenis ni kita tak mau. 17 kali kita duk minta dalam semayang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah ke aku, kat kami jalan yang lurus. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau telah beri nikmat kepada umat-umat dulu. Engkau bagi kat Musa, engkau bagi kat Yusuf, Allah kau bagi kat Ibrahim, kat Nuh, kat Adam, umat-umat depa.
kepada Nabi Muhammad ni, jalan-jalan ni aku minta. Jalan orang-orang yang engkau telah beri kepada mereka nikmat hidayat, taufik, hidayat, Islam, iman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murka. Itu aku tak mau. Orang murka tu dia apa dia? Hak Allah suruh dia tak buat, hak Allah larang, hak tu dia buat. Ini orang murka. Jalan ni aku tak mau. Waladhdallin, dan aku juga tak mau jalan orang-orang yang sesat, yang tak dapat hidayat Allah. 17 kali kita duk minta sehari. Subuh tadi 2 kali dah. Tiap-tiap rakaat minta. Sehari Jumaat pula kami orang lelaki 2 kali pula. Orang perempuan 4 kali Zuhur. Saat ni Zuhur 4 kali pula. Maghrib 3 kali pula duk minta tu. Isya 4 kali pula. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, campur-campur semua 17 kali duk minta. Jalan yang lurus, jangan jalan orang yang engkau murka, jangan jalan orang yang sesat. Kita tak mau semua tu. Sebab tu orang yang semayang, insya-Allah dia akan dipimpin oleh Allah ke jalan yang lurus. Kalau dia buat dosa pun, dia akan bertaubat daripada dosa dia. Kalau dia buat salah pun, dia akan bertaubat daripada salah dia. Ini orang yang Allah pimpin, beri hidayat kat dia. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau orang yang Allah tak pimpin, tak bagi hidayat, dia buat dosa, dia tak teringin nak bertaubat. Seronok lagi cerita kat orang buat dosa. Kemarin aku tikam RM10. Haram tak kena. Hari ni aku tikam pula 50. Seronok tikam ekor. Seronok buat dosa. Ini orang yang tak dapat hidayat Allah. Orang yang dapat hidayat Allah, dia duk teringat nak buat kebajikan. Kalau ada duit sikit, nak buat kebajikan. Kalau dia buat dosa, dia berasa nak minta ampun. Ini orang yang dapat hidayat. Sebab itu Allah suruh kita minta satu hari 17 kali paling kurang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuklah kat kami, berilah hidayat kat kami ya Allah, jalan-jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang engkau beri kepada mereka nikmat hidayat Islam pada mereka dulu, bukan jalan orang yang engkau murka, engkau marah, dan bukan jalan orang yang sesat. Ini kami tak mau. Sebab itu dalam hadis ni Nabi kata fattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Apa arti bertakwa pada Allah? Buat benda yang Allah suruh, tinggal benda yang Allah larang, itu namanya takwa. Tapi kalau buat benda yang Allah larang, tinggal benda yang Allah suruh, itu namanya maghdubi alaihim. Orang yang Allah murka, yang Allah benci. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, amalan kita sebagai umat dibentangkan kepada Nabi pada hari Jumaat. Amalan kita sebagai anak dibentangkan kepada ayah ibu kita yang sudah mati. Hak hidup tak lagi, hak sudah mati tu pada hari Jumaat juga. Maka mereka akan berasa seronok
dengan amalan-amalan kebajikan kita, dan bertambahlah seri muka mereka. Oleh itu kata Nabi, aku pesan bertakwalah kamu kepada Allah. Buat benda yang aku suruh, Allah suruh, tinggal benda lah yang larang. Mak bapak kamu mati dia berasa seronok. Dan wala tu'dhu mautakum, Nabi pesan, jangan kamu menyakitkan orang-orang yang sudah mati. Jangan kamu menyakit hati orang-orang yang sudah mati. Jangan kamu bagi mereka duka cita, mereka yang sudah mati. Mereka akan berduka cita kalau mereka tengok anak cucu mereka duk buat benda jahat, tak buat benda baik. Tapi kalau buat benda baik, muka mereka berseri, mereka seronok. Tapi kalau buat benda jahat, mereka akan berduka cita. Bahasa cukup, orang kata susah. Lepas tu hari Jumaat ni banyaklah buat kebajikan sikit. Saya Yasin, untuk doa untuk mereka. Allah ampun dosa mereka. Allah, mereka duduk dalam kubur seronok tengok anak cucu lagu ni. Tapi tuan-tuan, puan-puan, nak boleh jadi anak cucu yang baik ni kena mengaji. Kalau tak mengaji, tak tahu, orang tak habaq apa Nabi habaq, kita duk ngong situlah. Hari ini kita main mengaji, saya baca hadis habaq. Amalan kita dibentang pada Allah seminggu 2 kali. Hari Khamis sekali, hari Senin sekali. Dibentang pada Rasul daripada ibu bapa kita yang mati seminggu sekali, hari Jumaat. Ini kita mengaji, kita tahu. Lepas tu hari Jumaat dituntut kita banyak buat kebajikan. Selawat pada Nabi, berzikir, baca Quran, itu ini. Semoga-moga mak bapak kita yang mati, tok nenek kita yang mati, dia berasa seronok dia tinggal anak cucu lagu ni. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan. Dia berasa ramai-ramai anak ni, ada 4-5 orang, hak ni sekok aja yang aku berasa seronok. Hak lain, tuan-tuan, ni Nabi bagi tahu. Kalau Nabi tak bagi tahu, kita tak tahu. Tu'radul a'malu yawmal isnaini wal khamisi 'ala Allah Ta'ala. Dibentangkan amalan-amalan hamba pada hari Isnin dan pada hari Khamis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena ingat Allah kalau malaikat yang duk tulis amalan kita tak pi bentang pun dia tahu dah. Cuma ini tugas malaikat, dia bentang pada Allah. Wa tu'radu 'alal anbiya'i, dan dibentangkan amalan-amalan hamba kepada nabi-nabi pula. Wa 'alal aba'i, kepada bapak-bapak, wal ummahati, dan pada ibu-ibu yang sudah mati ni, yaumal jumu'ati, pada hari Jumaat ni. Akhir, apa yang berlaku? Fayafrahuna bihasanatihim. Nabi-nabi, mak bapak ni berasa seronok apabila anak cucu ni buat benda-benda baik. Wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqa, dan bertambahlah muka-muka mereka itu berseri-seri apabila dia pati anak-anak cucu duk buat amalan-amalan baik. Oleh itu kata Nabi, wahai anak cucu, fattaqullah, naklah kamu bertakwa kepada Allah, wala tu'dhu mautakum, jangan kamu menyakiti hati orang-orang yang sudah mati itu. Jangan duk buat benda-benda yang mereka tak seronok. Hadis riwayat Al-Hakim an Walid Abdul Aziz.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini satu pengajaran kepada kita. Supaya kita umat ni buat benar-benar itu, kita anak-anak, cucu-cucu ni buat benar-benar baik. Bukan kita saja yang dapat baik, mak bapak kita yang mati pun terasa cukup betul dengan amalan-amalan kita. Jadi itu satu hadis kita pada pagi ini. Balik pergi fikir, tengok lagu mana kita nak bagi mak bapak kita yang mati berasa seronok dengan kita. Nak pergi ziarah mereka, ziarah kubur bolehlah. Nak bagi makan kat mereka tak makan dah. Nak beli baju kat dia, mereka tak pakai dah. Nak bagi mereka seronok, kita buat amalan-amalan kebajikan boleh kat kita. Kalau kita baca Yasin, hadiah pahala kat dia, dia pun dapat, kita pun dapat. Dia dapat pasal kita hadiah bacaan Yasin kat dia. Pahala kita bacaan Yasin Al-Quran berkat, kita hadiah kat dia. Kita dapat pasal kita baca Quran. Dua belah dapat. Jadi hari Jumaat ni buatlah banyak kebajikan. Nak bersedekah pun bersedekahlah hari Jumaat. Pahalanya ya Allah sampailah kepada mak ayah aku ni yang sudah mati. Allah. Ada seorang hamba Allah, dia mai jumpa saya hari Sabtu lepas. Mai dia kata, saya mai jumpa Datuk ni nak sampai pesan kok saya. Kok duk mana? Dia duk abang sekian. Pesan apa ni? Pak, saya pesan suruh mai bagi derma wakaf kat Datuk ni, kerana dia dapat duit sedikit pesaka ayah dia yang mati tu. Bedak adik-beradik, dia dapat sikit, dia ambil sikit daripada duit pesaka tu, dia mai sedekah buat kebajikan untuk dia dan untuk ayah dia. Boleh Datuk nak? InsyaAllah dia kata boleh. Dia pun buat keluar sampul surat. Ni dia Datuk, kalau boleh Datuk buat surat sikit, sign sikit, saya nak balik tunjuk kat kak, kata saya dah mai serah kat Datuk. Dia pun buat keluar duit bagi kat saya, RM4,000 bagi. Saya pun buat surat, kata saya sudah terima daripada sekian orang pada pukul sekian, RM4,000 sebagai sedekah wakaf buat kebajikan daripada sekian. Dia pun buat balik. Ini tuan-tuan, bulan hari itu ada seorang hamba Allah, dia mai jumpa saya, turun kereta muntah. Saya kata, awak ni? Dia kata, makan nasi lemak kot tak saat ni Datuk. Datuk, jauh rumah Datuk ni dah elok start kata jauh juga lah, 45 minit sampai. Saya tak nak mai ni, nak mai. Dia kata, saya ajak masuk lah rumah. Dia kata tak mau duduk lah rumah. Dia kata, saya duduk puasa nak muntah, payah duduk di luar lah. Dia kata senang duduk di luar. Akhirnya dia cerita, dia hari tu ni anak saya seorang ni, dia kata dia kerja doktor, dia ni tak duduk dengan saya. Saya duduk 3 orang, isteri saya dan anak perempuan saya, kami duduk 3 orang. Dia lot start. Alhamdulillah lah. Lepas tu baru-baru ni dia kata isteri saya mati.
mati. Tinggallah saya dengan anak perempuan saya. Kami duduk berdua lah. Kemudian kebetulannya kata bulan puasa baru ni anak perempuan saya tu pula mati. Saya duduk seorang. Allah, saya kata. Itulah ni duduk seorang ni. Mereka ni kadang-kadang balik tidur. Mereka ni duduk rumah hasil. Itu dia pun sebab-sebab teriak depan saya. Tua lah. Sedih dah tu. Saya duduk 3 orang, isteri mati. Duduk dengan anak perempuan ni lah. Anak perempuan ni pun tak kahwin. Katnya bulan puasa baru ni dia mati. Ni saya mai ni ada sikit lah kebajikan. Ada duit sikit saya nak buat kebajikan untuk depa, untuk saya masih hidup, untuk depa hak mati dah 2 orang tu. Tutup buatlah apa pun untuk kebajikan depa ni. Dia buat keluar sampai dia bagi kat saya pun berdoa, ya Allah, engkau terimalah kebajikan hamba-Mu ini, sampaikanlah pahala kepada isterinya yang sudah meninggal anak. Dia teriak depan saya, tuan-tuan. Saya pun naik sebab. Akhirnya lepas saya berdoa apa, terima sedekah dia. Dia kata minta dirilah Datuk, nak kena balik dah. Dia pun balik. Ni orang-orang yang dia tak lupa kepada orang yang mati. Dia tak lupa ke anak dia sebagai ayah. Dia tak lupa kepada isteri dia sebagai suami. Yang mana dia masih hidup, ada memiliki harta. Hak tadi ni dia tak lupa ke ayah dia. Ayah dia sudah mati, dia dapat duit pusaka daripada ayah tu, dia tak lupa. Saya pun duk pegang duit tu ni, nak buat kebajikan apa ni. Duit ni saya tengok mana yang kebajikan yang baik, saya akan buat. Baru ni surau kami tu, vacuum dia tu dah jahanam, baik tak boleh. Saya pun duk fikir duit wakaf ni ada, pergi beli vacuum satu yang elok sikit, nak letak dalam surau wakaf untuk cuci surau sebab orang nak semayang, orang nak mengaji. Saya pun belilah, ambil lah duit kawan anak bini mati tadi ni, belilah kat dia wakaf. Niat ni dia buat kebajikan untuk dia. Beli tak ada. Tu duk tahu lagi duit tu, dah tengok tang mana kebajikan yang elok-elok nak buat untuk depa. Kita pegang duit tu pun kita duduk bukan senang juga, kita duk fikir nak tasarruf lagu mana duit tu buat kebajikan. Jadilah begitulah tuan-tuan sekalian yang Nabi pesan kita. Mak bapak kita akan rasa cukup bahagia dengan amalan-amalan yang kita buat untuk diri kita, untuk mereka, insya-Allah. Baik, ada sikit lagi saya nak baca satu hadis Anas bin Malik, cerita tentang hari itu kita belajar tentang kelebihan Nabi, keluarga-keluarga Nabi. Hari ini kita akan belajar pula tentang kelebihan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis cerita kita ni berasa syukur, handuk Langkawi kah, handuk Kok Diang kah, handuk mana Mekah, Madinah, kita bersyukur pasal kita jadi umat Nabi Muhammad. Nabi kita adalah kekasih Allah. Nabi-nabi lain minta nak menghadap Allah.
Nabi Musa minta nak menghadap Allah, Allah tak bagi. Tapi Nabi Muhammad, Allah dia tak minta pun nak berjumpa dengan Allah, nak menghadap Allah. Dia duk terima wahyu. Tapi Allah angkat dia naik ke langit Isra' Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulianya Nabi kita. Nabi Musa minta apa kali nak jumpa dengan Allah, Allah kata tak payah. Jumpa di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auha Allah ila Musa nabi Bani Israel. Allah telah wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini iaitu Nabi Bani Israel. Apa Allah kata kat dia? Annahu man laqiyani wa huwa jahidun bi Ahmad adkhaltuhun nar. Allah kata kepada Nabi Musa, Musa dengar, siapa yang berjumpa dengan aku atau yang mati berjumpa dengan aku, kata Allah, dalam keadaan dia tak beriman dengan Ahmad, dengan Nabiku Ahmad. Nabi Ahmad nama Nabi Muhammad, dia nama dia Muhammad Ahmad, Hashir, Bashir, Nadir, itu nama Nabi semua. Nabi Muhammad di dunia kita kenal dia nama Muhammad, tapi di langit dia kenal dengan nama Ahmad. Sebab itu Nabi Musa kata, Nabi Isa kata dalam Quran, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di, dan aku membawa berita gembira kepada kamu wahai umatku, kata Nabi Isa, dengan seorang nabi yang akan datang selepas pada aku. Min rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Nama nabi kita tu Ahmad pun ya, Muhammad pun ya. Kita sebut Nabi Muhammad, kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi malaikat di langit semua kenal dia dengan Ahmad. Ahmad. Nabi-nabi dulu pun dia kenal Muhammad ni dengan nama Ahmad. Sebab itu Allah wahyu kepada Nabi Musa, siapa yang mati Musa dari kalangan hamba aku, dalam keadaan dia mati itu dia tak beriman dengan Rasulku Ahmad, adkhaltuhun nar, aku akan sumbat dia masuk neraka. Tu Allah bagi tahu kat Nabi Musa. Ingat Musa, mana-mana hamba aku, umat hang ka umat siapa ka yang mati tak beriman dengan Rasulku Ahmad, aku akan sumbat dia masuk neraka. Qala ya Rabbi wa man Ahmad. Nabi Musa dulu ni, dia dulu daripada Nabi Muhammad 400 tahun. Dia kata siapa dia Ahmad? Ahmad ni ya Allah. Dia baru dengar Nabi ni ada nama Ahmad. Siapa dia Ahmad? Ahmad ni ya Allah. Qala, Allah jawab balik kat Nabi Musa, ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Hei Musa, nak abang kat hang, tidak ada seorang makhluk yang aku buat pun yang paling mulia di sisiku lebih pada dia. Tak ada. Yang paling mulia di sisiku makhluk yang aku buat ialah Tuhan nama Ahmad tu. Katabtu ismahu ma'a ismi, aku tulis nama dia bersama dengan nama aku. Fil arash nu, di arash nu. Arash nu ada nama aku, dan di arash tu juga ada nama dia Ahmad. Qabla an akhluqas samawati wal ard, sebelum pada aku buat 7 petala langit dan bumi. Aku tak buat langit bumi, aku tak buat makhluk lagi. Yang aku buat arash, di arash tu sudah ada nama aku dengan nama dia. Allah. Ingat, innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi
hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Ingat Musa, Muhammad Ahmad ni guna abang kahang, syurga yang aku buat nak masukkan kamu dan orang-orang yang beriman tu, aku tak akan bagi masuk syurga siapapun daripada makhluk-makhluk aku ni, melainkan setelah Ahmad tu masuk dulu, umat dia masuk dulu habis, baru orang lain boleh masuk. Tu dia mulia tak mulia Ahmad ni. Aku tak akan bagi izin kepada siapa pun, termasuk kamu, hei Musa, masuk ke dalam syurga aku, kecuali kalau Ahmad tu masuk dulu dan umat-umat dia yang beriman ke dia masuk dulu. Alhamdulillah, kita masuk dulu syurga tuan-tuan, dulu pada Nabi Musa, dulu pada Nabi Nuh, dulu pada Nabi Ibrahim, apa semua tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita jadi umat Nabi Muhammad, umat Nabi Ahmad ni. Qala, Musa dengar tu heran. Haish, syurga tak boleh masuk kecuali dia masuk dulu, umat dia masuk. Tera mana umat dia? Akhirnya Musa tanya, waman ummatuhu? Ya Allah, siapa umat dia ni? Yang kami nak masuk syurga tak boleh lagi, umat dia tak masuk. Qala al-hammadun yahmidunani su'udan wa hubutan wa ala kulli halin yashudduna awsatuhum utahhiruna atrafahum saimuna bin nahar ruhbanun bil lail aqbala minhum al-yasir wa adkhulum bisyarati an la ilaha illallah. Aku nak cerita ringkas kat hang Musa. Umat Nabi ni, umat Muhammad, umat Ahmad ni, ialah orang umat-umat yang selalu puji aku. Dia selalu doa alhamdulillah, alhamdulillah. Yahmadunani, depa puji aku umat ni. Suka puji aku. Su'udan wa hubutan, ketika depa naik, ketika depa turun. Kalau depa naik bukit, naik tanah tinggi, padang pasir, depa puji aku. Depa turun, puji aku. Naik turun duk berjalan di dunia ni, depa puji aku. Duk dalam laut, puji aku. Duk atas darat, puji aku. Ni umat Muhammad ni, umat Ahmad ni. Allah. Wa ala kulli hal, dalam semua keadaan, dia senang pun dia puji aku, dia susah pun dia puji aku, dia sihat pun dia puji aku, dia sakit pun dia puji aku. Allah. Sebab itu tuan-tuan, ciri sifat kita suka puji ni dijadikan sebuah kewajipan. Saya sebut balik 16 kali kita kena puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 17 kali sehari kena baca. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Alhamdulillah tu pujilah tu. Fatihah kena baca tiap-tiap rakaat. Duk belakang imam pun kena baca. Tapi kalau tu imam baca qul huwallah lepas Fatihah, kita tak wajib baca qul huwallah. Tapi kalau tu imam baca Fatihah alhamdulillah lepas amin, kita kena wajib baca alhamdulillah, kecuali kalau kita masbuk. Pasal apa? Kerana ciri kita umat Muhammad, orang yang sentiasa memuji aku. 17 kali kita puji. Kita bukan puji Allah saja, kita sebut sifat dia, 6 sifat Allah dalam alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Allah tu apa sifat dia? Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta sekalian alam. Tu satu sifat dia. Lepas tu yang kedua, Ar-Rahman, Allah yang pemurah. Hang kapiak ke hang Islam, aku pemurah, bagi rezeki semua, makan. Ikan di laut pergi ambil, kapiak pun ambil, Islam pun ambil.
Pemurah. Hang beriman ke, hang tak beriman ke, pemurah Allah ni. Rezeki dia bagi semua. Tuan-tuan bayangkan, Tok Sah di lain Langkawi saja, satu hari banyak mana beras kita makan. Siapa bagi? Allah lah bagi kat kita. Tanam pokok padi keluar beras. Tapi cuba tanam pokok padi jadi pokok lalang, beras tak ada. Jadi apa? Allah boleh tak buat pokok padi jadi pokok lalang? Boleh. Tapi Allah tak buat pasal dia pemurah. Dia bagi rezeki kat kita. Pak bawa nasi dalam mulut, ngap makan, bukan fikir pun. Sambil duduk sembang dengan kawan, mana dan fikir. Bukan dan fikir nak pepak nasi dak, tapi mulut terpepak sendiri. Tuan-tuan duk makan nasi, fikir nak pepak nasi. Tak fikir boh pelup yang mulut ya dah pepak sendiri. Kita bukan ingat pun duk sembang. Tahu oh habis dah nasi tu. Tak habis faham pepak. Masuk dalam perut kediri. Allah pemurah. Ar-Rahim, Allah yang mengasihani hamba. Hak ni Allah tak bagi. Kasih ni Allah pilih-pilih dia bagi. Tang pemurah tadi dia tak kira kafir ke Islam, pemurah dia bagi semua. Tapi hak kasih ni dia tak bagi kecuali kepada orang Islam saja. Orang Islam Allah bubuh dalam syurga pasal Allah kasih. Tu Ar-Rahim. Batu Ar-Rahim tu mulia. Ar-Rahman tu menyeluruh. Berapa dah? Kita puji Allah. Puji Alhamdulillah tu, ni dah sifat-sifat dia yang kita puji. Dia pemurah, dia kasih. Maliki Yaumiddin, dialah yang memiliki hari akhirat. Hari akhirat tak ada siapa jadi raja. Hari akhirat tak ada siapa jadi Perdana Menteri. Lah bakat duk berebut jadi Perdana Menteri, tak apalah, tak ada akhirat. Akhirat tak ada, hak Allah semua. Malik, dia yang memiliki Yaumiddin, hari akhirat. Berapa dah? 4 dah. Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu, Engkau sahaja yang kami sembah. Ini sifat Allah. Pengkhususan penyembahan hamba hanya untuk dia. Orang lain tak berhak terima sembah hamba. Patung-patung, tokong-tokong tak berhak menerima penyembah. Yang berhak menerima sembahan hamba hanya Allah. Iyyaka na'budu, Engkau sahaja yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan Engkau saja yang kami minta tolong. Kami khususkan minta tolong kepada kamu. Kami tak akan minta tolong ke orang lain. Minta tolong kat kamu aja ya Allah. Kalau kami sakit, kami minta tolong kamu. Engkaulah yang bagi kami lega. Ni sifat Allah. Dalam Fatihah tu kita sebut, kita puji Allah dengan 6 ciri sifat dia. Tapi kita pernah tak kita duk baca Fatihah tu, kita berasa 6 ciri ni? Dialah Rahman, dialah Rabbil Alamin, dialah Rahman, dialah Rahim, dialah Maliki Yaumiddin, dialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu makna Allah sahaja yang berhak menerima ibadat kita, dan Allah sahaja yang berhak menerima permintaan kita. Kemudian barulah kita minta kat dia, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah kami jalan yang lurus.
iaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat Islam kat mereka dulu, nabi-nabi dulu, para sahabat dulu. Bukan jalan orang yang engkau murka dan bukan jalan orang yang sesat. Ni apabila Nabi Musa tanya Allah, siapa umat Muhammad yang kami tak boleh masuk syurga lagi dia tak masuk? Allah kata, mereka yang sentiasa memuji aku. Hammadun yahmadunani, depa puji aku su'udan masa naik wa hubutan masa turun, wa ala kulli hal, dalam semua keadaan depa puji aku. Senang ke susah ke sakit ke hujan ke panas, duduk dalam laut ke duduk darat ke duduk atas udara, semua depa puji aku. Yashudduna awsatuhum, mereka ikat pinggang-pinggang mereka kerana lapar kerana aku. Allah, tak makan kerana aku, ikat pinggang. Wa yutahhiruna atrafahum, dan mereka suci tangan-tangan dan kaki-kaki mereka untuk ambil uduk semayang kat aku. Ni umat Muhammad tu. Saimuna bin nahar, masa siang mereka puasa. Rubanun bil lail, masa malam-malam mereka buat ibadat, semayang tahajud lah, semayang witir lah apa. Aqbala minhumul yasir, aku terima walaupun mereka buat sedikit amalan mereka, sedikit sumbangan mereka, sikit mereka buat pun aku tetap terima. Ni hamba umat Muhammad ni. Wa udkhilumul jannah, dan aku akan masukkan mereka dalam syurga dengan syahadah la ilaha illallah. Mereka ucap syahadah itulah yang menjadi mereka layak masuk syurga. Hai Musa. Musa dengar tu tuan-tuan, Allah, dia berasa cukup hebat umat ni. Allah puji mereka dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, apa Musa kata ke Allah pula setelah dia dengar cerita tentang Nabi ni, dan dia dengar cerita tentang umat Nabi ni? Kamu semua tak boleh masuk syurga, orang lain tak boleh masuk syurga, selagi Muhammad Ahmad aku ni tak masuk dan umat dia masuk. Nabi Musa naik heran, tera mana umat? Tanya, tu dia Allah cerita umat ni selalu puji aku gini. Lepas tu apa pula Nabi Musa tanya Allah lepas dia dengar Allah cerita tentang umat Muhammad ni? Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Nah, kuliah kita akan datang, kita akan sambung pula apa pula pertanyaan Musa kepada Allah setelah dia mendengar tentang hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua. Alhamdulillah tuan-tuan. Insya-Allah kita akan sambung, masa kita pun dah lebih banyak dah. Insya-Allah banyak lagi hadis ni, panjang cerita, seronok sangat cerita. Sekat tu dululah. Nah, insya-Allah kalau ada masa kita akan jumpa lagi pada bulan depan insya-Allah. Mintalah supaya Allah ringankan sedikit ujian dia kepada kita ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم